Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejab Ruhilmi bin Razman, nombor matrik 066047. Jadinya untuk bahagian pengenalan, Kepimpinan Lestari Komuniti Pantai dan Pelancongan merujuk kepada pendekatan kepimpinan yang memfokuskan kepada kelestarian ekonomi, sosial dan alam sekitar dalam konteks komuniti yang terletak di kawasan pantai. Kepimpinan ini merangkumi satu siri strategi dan dasar yang bertujuan untuk mengurus sumber asli, menggalakkan pembangunan ekonomi yang mampan dan meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat setempat. Dalam konteks ekonomi, pemimpin yang berorientasikan kelestarian dalam komuniti pesisir pantai perlu memastikan aktiviti ekonomi yang diperkenalkan memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian sumber asli. Pengurusan sumber pantai seperti pantai, terumbu karang, hutan bakau adalah tumpuan utama dengan pemimpin melaksanakan strategi perlindungan dan penyelenggaraan yang lestari. Dari segi sosial, kepentingan penyertaan masyarakat dalam proses membuat keputusan ditekankan dengan pemimpin menggalakkan penglibatan aktif pelbagai pihak berkepentingan. Pemimpin juga diharapkan dapat menguruskan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara sektor pelancongan, pembangunan ekonomi dan memelihara budaya tempatan. Mereka mesti mewujudkan persekitaran yang inklusif di mana kepentingan pelbagai pihak dihormati dan diambil kira. Dari segi persekitaran pula, pemimpin diarahkan untuk mengambil tindakan yang konkret untuk menghadapi cabaran perubahan iklim dan mereka bentuk dasar penyesuaian yang diperlukan. Pemimpin juga perlu memastikan sektor pelancongan yang semakin berkembang di kawasan pesisir pantai diurus dengan cara yang bertanggungjawab, meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan menggalakkan amalan pelancongan yang lestari. Pendidikan dan kesedaran awam adalah elemen utama di mana pemimpin mesti menggalakkan inovasi, menyebarkan pengetahuan tentang amalan lestari dan melibatkan masyarakat dalam usaha pemeliharaan. Secara keseluruhannya, Kepimpinan Lestari Komuniti Pantai dan Pelancongan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Memastikan pembangunan yang berlaku bukan sahaja memberi faedah sekarang, tapi juga mengekalkan kelestarian untuk generasi yang akan datang. Seterusnya, latar belakang tempat iaitu Marang. Marang, Terengganu merupakan pilihan utama pengkaji untuk melakukan kajian mengenai model ruang bagi Kepimpinan Lestari Komuniti Pesisir dan Pelancongan. Kajian perbandingan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dengan Terengganu, Malaysia. Marang juga merupakan salah satu tempat yang mempunyai pesisir pantai di Terengganu. Marang adalah sebuah daerah yang terletak di negeri bahagian Terengganu. Lebih spesifik, Marang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia. Secara umumnya, Marang terletak di sekitar koordinat geografi 5.193 darjah utara lintang dan 103.1569 darjah selatan bujur. Marang juga memiliki garis pantai yang indah di tepi laut Cina Selatan. Marang, Terengganu memiliki beberapa kelebihan daripada pelbagai aspek seperti keindahan alam semula jadi, keunikan budaya, ekonomi yang semakin maju dan potensi pembangunan yang lestari. Marang dikenali dengan pantai-pantainya yang cantik dan menarik. Keindahan alam pesisir, pasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarikan utama bagi sektor pelancongan di negeri tersebut. Terdapat beberapa tempat di daerah Marang ini menjadi pilihan pengkaji untuk melakukan kajian iaitu di Kampung Rurenggih, Kampung Rusila, Kampung Rurendang, Kampung Kijing, Kampung Seberang Marang, Kampung Rumuda, Kampung Kelulut, Kampung Pulau Kerengga dan Pulau Kekabu. Oleh itu, pengkaji memilih lokasi kajian yang strategik untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah penyataan masalah. Kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kekuatan organisasi, terutama dalam membina organisasi ke arah menuju dan mencapai matlamat yang ingin dicapai. Kepimpinan juga boleh dinilai melalui 4 dimensi iaitu skill, skop, keberkesanan dan nilai normatif.
Dengan kata lain, kepimpinan adalah satu proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh di mana seseorang pemimpin itu berjaya mempengaruhi orang bawahan yang dipimpin supaya mampu mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Dalam kajian ini, terdapat beberapa permasalahan kajian yang menyumbang kepada kepimpinan lestari komuniti pesisir dan pelancongan yang melibatkan beberapa isu yang perlu diselesaikan bagi memastikan kelestarian jangka panjang. Kepimpinan lestari mempunyai impak yang signifikan terhadap komuniti pesisir dan pelancongan. Peningkatan pelancongan boleh menyebabkan masalah sosial seperti kemerosotan kualiti hidup penduduk tempatan, pertumbuhan tidak seimbang, ekonomi dan sebagainya. Justru itu, pengkaji mengkaji kepimpinan lestari komuniti pesisir dan pelancongan yang dijalankan dengan kajian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan borang soal selidik. Ia bertujuan untuk membantu komuniti pesisir dan pelancongan serta mengetahui peranan pemboleh ubah kepimpinan lestari dalam kalangan komuniti pesisir yang dikaji. Nama saya Nurul Aini Batrisha binti Wahid, nombor matrik 067205. Jadi seterusnya persoalan kajian. Untuk mencapai objektif kajian kami ini, beberapa persoalan kajian yang bertepatan dengan tajuk kajian kami. Persoalan kajian yang telah dikenal pasti dalam kajian ini ialah: yang pertama, bagaimana pemimpin memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan termasuk perwakilan semua kelompok masyarakat. Persoalan kedua, bagaimana pengembangan infrastruktur di pesisir pantai dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Persoalan yang terakhir, sejauh mana penglibatan masyarakat tempatan dalam perancangan dan pelaksanaan industri pelancongan. Nama saya Muhammad Haiman bin Cik Hamad, nombor matrik 067211. Okey, kita pergi kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam menjalankan kajian ini dan kajian yang dibuat adalah berlandaskan kepada objektif tersebut. Yang pertama, menganalisis perbezaan dalam struktur, pengurusan dan kepimpinan di kawasan daerah Marang. Yang kedua, menyelidik amalan-amalan yang telah dilaksanakan di setiap kawasan untuk menjaga kelestarian komuniti pesisir. Yang ketiga, menilai kesan industri pelancongan terhadap komuniti pesisir pantai di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Iqbal Roslin, nombor matrik 067201. Seterusnya saya akan menyambung dengan hipotesis kajian. Dalam kajian ini terdapat pelbagai hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kajian ini. Okey. Yang pertama ialah hipotesis nol. Tidak terdapat hubungan antara tahap kemahiran komunikasi seseorang individu dengan tahap kemahiran kepimpinan lestari. Seterusnya, hipotesis alternatif. Terdapat hubungan antara tahap kemahiran komunikasi seseorang individu dengan tahap kepimpinan lestari. Seterusnya, yang kedua, hipotesis nol. Tidak terdapat hubungan antara tahap kemahiran kritis yang dimiliki seseorang individu dengan tahap kepimpinan lestari. Yang kedua, hipotesis alternatif. Terdapat hubungan antara tahap kemahiran kritis yang dimiliki seseorang individu dengan tahap kepimpinan lestari. Dan seterusnya, yang ketiga iaitu hipotesis nol. Tidak terdapat hubungan antara tahap kemahiran etika dan moral yang dimiliki oleh seseorang individu dengan tahap kepimpinan lestari. Dan yang ketiga, hipotesis alternatif. Terdapat hubungan antara tahap kemahiran etika dan moral yang dimiliki oleh seseorang individu dengan tahap kepimpinan lestari. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara kemahiran komunikasi, kemahiran kritis, kemahiran etika dan moral dengan kepimpinan lestari dalam kalangan responden di daerah Marang. Kemudian, reka bentuk kajian. Kajian yang kami jalankan adalah tertumpu kepada kajian kuantitatif yang melibatkan analisis data yang diperoleh melalui borang soal selidik. Kami menggunakan kaedah borang soal selidik untuk mengumpul maklumat yang lebih tepat daripada responden
Selain itu, kami menjalankan kerja lapangan di daerah Marang dan mengumpul data sekunder mengenai struktur kepimpinan, amalan komuniti pesisir, impak pelancongan dan isu berkaitan di kedua-dua kawasan. Seterusnya, sampel kajian dan persampelan. Pengkaji telah menjalankan satu kajian di Marang, Terengganu yang bertajuk Model Ruang bagi Kepimpinan Lestari Komuniti Pesisir dan Pelancongan, kajian perbandingan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dengan Terengganu, Malaysia. Dalam kajian ini, kami menggunakan persampelan kebarangkalian iaitu kaedah pemilihan rawak yang biasa digunakan dalam penyelidikan kuantitatif. Prosedur persampelan ini dilaksanakan dengan memilih subjek sampel secara rawak iaitu subjek dalam sampel tersebut mempunyai ciri-ciri yang terdapat dalam populasi kajian. Sampel kajian ini meliputi 100 orang responden yang menetap di kawasan kajian. Sebelum menjalankan persampelan, kami perlu mengenal pasti saiz populasi dan membuat senarai subjek untuk dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak. Okey, jadi seterusnya saya akan menerangkan dua pemboleh ubah daripada descriptive analysis. Jadi pemboleh ubah yang pertama itu categorical variable dan continuous variable. Categorical variable ni adalah jenis variable yang menggambarkan kategori, sebagai contoh jantina, status perkahwinan, tahap pendidikan dan umur. Untuk peroleh dapatan berkendaan categorical variable ni, kita kena guna frekuensi. Dalam pemboleh ubah categorical variable ni, kita tak akan ukur min atau min purata, sebab untuk ukur min dan min purata ni adalah dekat continuous variable. Contoh cari jumlah jantina tu, kita klik dekat analyze and then descriptive statistik, kita ambil dekat frekuensi. Dekat box variable ni kita masukkan jantina and then kita klik dekat OK. So kat sini kita keluar jumlah jantina lelaki dengan perempuan. Total semua sekali adalah 100 responded. Okay, kat sini kita tengok lelaki lebih ramai berbanding perempuan. Bezanya adalah 10 orang. Jadi kat sini bila kita tengok jumlah lelaki dengan perempuan ni tak jauh sangat beza, so jumlah tu adalah balance. Okey, seterusnya kita pergi kepada continuous variable. Continuous variable ni lebih mudah if kita guna descriptive untuk cari mean, median dan standard deviation. Okey, jadi nak mudahkan kerja kita ni, soalan tu kita kena compute atau total semua sekali. Contoh kajian soalan untuk kajian kami ni ada 5 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E. Jadi kita nak total semua soalan tu, kita kena pergi ke transform and then kita compute variable. Okay, kita reset dulu. Okay, kat sini dekat target variable ni kita ringkaskan. Kita buat KK total. And then kita klik dekat type and label ni. Kemahiran. Kemahiran komunikasi. Okay, so kita tekan continue. Okay. Lepas tu kita nak compute semua soalan ni, kita kena letakkan kurungan dan kita masukkan soalan bahagian A, iaitu soalan yang pertama, iaitu boleh menyampaikan answer dengan baik, plus soalan 2, plus soalan 3, plus soalan 4, plus soalan 5, and then kita bahagi 5. Okay, so kita tekan OK. Okay, kita boleh tengok kat sini total untuk bahagian A tadi. Okay, kita total. So, okay, lepas kita dapat semua total soalan yang kita compute tadi, kita go on prosedur seterusnya untuk cari continuous variable. Okay, kita tekan analyze
And then deskriptif, statistik, ambil deskriptif. Okay, kat sini kita boleh tengok ada box variable ni. Kita masukkan semua soalan yang kita compute tadi, semua, iaitu IV dan TV kita untuk kajian untuk kajian projek 3. Okay, and then dah settle masukkan semua IV TV kita ni. Kita tekan option. Okay, pastikan kita klik dekat min, standard duration, minimum, maximum, kurtosis, squamous. Okay, lepas tu kita continue. Okay, then klik OK. Okay, sekarang kita nak tengok data yang kita dapat ni. Kita tengok dekat min statistik dengan standard duration ni. Okay, kalau bawah 1.0 maksudnya jawapan responden tu konsisten. Kalau lebih 1.0 ada jawapan meluas, iaitu responden yang jawab soalan tu tak konsisten lah. Kiranya responden tu tak faham soalan tentang kajian kita ni. Okay. Okay, kalau squamous dengan kurtosis ni, squamous ni taburan simetri of the distribution. Tengok simetri tu okey ataupun tidak. Okay, kalau kurtosis ni kita tengok puncak dia. Okay, nilai squamous ni, kalau contoh, kalau positif squamous ni banyak skor belah kiri. Kalau negatif dia akan lebihkan belah kanan. Belah kanan tu lebih tinggi. Kalau deskriptif squamous, untuk dapatkan deskriptif squamous ni, kita perlu, sebelum tu kita perlu dapatkan z-score. Z-score tu adalah jumlah statistik squamous bahagi dengan standard error ni. Standard error. Contoh jumlah 0.068 ni kita kena bunda jadi 0.1 bahagi dengan 0.2, jadi jawapan dia 0.5. Jadinya kalau z-score tu lebih besar, contoh dapat lebih besar daripada 2, 3, 4 atau 5, data tu tak normal. So jadinya kalau data tu tak normal, kita boleh run Kolmogorov dengan Sapir-Whorf dalam SPSS. Tapi kita lebih prefer ambil Sapir-Whorf berbanding Kolmogorov sebab Sapir-Whorf ni lebih strong daripada Kolmogorov. Okey, kita pergi pula kepada ujian normality atau dalam bahasa Inggeris normality test. Okey, ujian normality ni ia bertujuan untuk kita nak lihatlah sama ada responden ni mewakili populasi yang hendak kita kaji, dan juga ujian normality kita buat untuk kita nak tentukan statistik inversi mana yang sesuai untuk kita gunakan dalam kajian kita. So untuk kita nak uji normality ni ada 3 cara, iaitu ataupun 3 tahap. Yang pertama, kita lihat melalui data histogram dan normality plot. Yang kedua, squamous, kurtosis, dan yang ketiga, Kolmogorov dan Sapir-Whorf. Untuk step pertama, kita tengok daripada data histogram dan normality plot. Untuk data histogram dan normality plot dalam histogram ini, kita boleh tengok normality dia melalui dekat sini dipanggil sebagai bell shape, iaitu bentuk macam U. Tapi kita punya ni tak normal sebab dia mula-mula dari rendah, lepas tu naik tinggi, lepas tu dia menurun balik. Lepas tu dekat normality plot ni pula kita tengok dia punya setiap plot-plot taburan tu, kalau dia straight satu line tu maknanya dia normal lah. Tapi kita tengok kat sini dia macam ada satu ke sana, satu ke sini, maksudnya dia tak normal. So untuk kita confirm sama ada betul ke kita punya taburan data ini normal ataupun tak, kita akan gunakan squamous kurtosis. Okay, kita lihat dalam data deskriptif kepimpinan lestari total, iaitu KL total, yang mana kat sini dah ada data dan squamous kita tengok, iaitu negatif
0.717 dan 0.241. Manakala kurtosis pula 1.529 dan 0.478. So dalam teknik skewness kurtosis ni kita perlu cari nilai Z-score bagi setiap skewness. Dan kurtosis ni yang mana Z-score tu dia punya formula kita kena guna. Nilai statistik bagi bahagi dengan standard error yang kita kena cari. Okey, Z-score bagi skewness dan kurtosis yang pertama ialah kita bahagikan negatif 0.717 bahagi dengan 0.241. Dapatlah negatif 2.975. Lepas tu Z-score dia negatif 2.975. Untuk kurtosis pula, kita kena bahagi 1.529 bahagi dengan 0.478. Dapatlah 3.198. Okay, so normaliti daripada nilai Z-score bagi skewness negatif 2.975 dan nilai Z-score bagi kurtosis adalah 3.198. So dia jadi lebih daripada julat negatif 2. Yang kurtosis pula kita kena tengok sama ada julat dia ni lebih besar daripada nilai negatif 2 tu. So daripada sini kita boleh buat assumption normaliti kita ni ditolak kerana dia lebih daripada negatif 2 atau nilai 2 tu. So daripada sini kita boleh confirm lah yang kita punya ni tak normal dan kita akan guna teknik bukan parametrik iaitu melalui Mann-Whitney-U dan Kruskal-Wallis. Okey, penilaian normaliti kaedah Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk pula merupakan salah satu pilihan iaitu pilihan yang ketiga. Dalam kita melakukan penilaian normaliti iaitu selepas kita dah tengok histogram, kita dah tengok plot normaliti, kita dah buat pengiraan skewness dan kurtosis, maka ini adalah pilihan yang seterusnya dalam kita mencari normaliti taburan data kita iaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Okey, sebelum kita ke penafsiran data ini sendiri, kita perlu tahu dulu beberapa perkara berkaitan dengan kaedah Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Perkara pertama yang kita perlu ketahui adalah nilai signifikannya di dalam ujian jenis ini adalah 0.05 dan ke atas, bermaknanya sekiranya nilai signifikan berada di bawah tahap tersebut iaitu berada di bawah 0.05, maka nilai signifikannya itu kita kata tidak normal. Jadi normaliti itu ditolak ataupun kita kata tidak normal. Okey, perkara kedua yang kita perlu tahu ialah Shapiro-Wilk. Nilai signifikan adalah lebih kuat ataupun sensitivitinya adalah lebih tinggi berbanding dengan ujian Kolmogorov-Smirnov. Bermaksud seandainya berlaku perbezaan nilai signifikan di dalam Kolmogorov-Smirnov dan juga di dalam Shapiro-Wilk, maka kita cenderung untuk memilih nilai signifikan yang berada daripada ujian jenis Shapiro-Wilk kerana sensitivitinya adalah lebih kuat. Baik, kita boleh masuk penafsiran data ini sendiri. Pertama, kemahiran komunikasi total atau nilai KK total merujuk kepada pemboleh ubah tidak bersandar iaitu nilainya perpuluhan 0.01 nilainya perpuluhan 0.01, jadi dia kurang daripada 0.05 dan nilai signifikan di ujian Shapiro-Wilk pula dia kurang juga iaitu 0.05. 0.005 menjadikan ia tak signifikan lah. Jadi normaliti pertama iaitu nilai kemahiran komunikasi total ini ditolak kerana tidak normal. Seterusnya kita bergerak pada pemboleh ubah yang kedua iaitu kemahiran pemikiran kritis total iaitu KPK total. Jadi KPK total ini merujuk kepada kecerdasan mampan ditolak juga kerana signifikan Kolmogorov ni dia lebih rendah daripada 0.05. Sebab di sini dia sama juga macam tadi, perpuluhan 001 dan nilai signifikan Shapiro-Wilk pula perpuluhan 018. Okey, kemahiran etika dan moral total, kita tengok KEM total pula. Nilai signifikan pada Kolmogorov kurang juga, perpuluhan 001 dan Shapiro-Wilk perpuluhan 001. Okey, akhir sekali kita tengok pemboleh ubah yang tidak bersandar.
pemboleh ubah bersandar, iaitu kepimpinan lestari total. Okey, nilai signifikannya kurang juga daripada 0.05, iaitu 0.001, dan nilai signifikan pada Shapiro-Wilk pula rendah juga, 0.001. Ini makna data kita ialah tidak normal. So kita kena guna kaedah Merritt-New dan Kruskal-Wallis, iaitu di bawah ujian bukan parameter. Okey, saya akan menunjukkan macam mana kita nak menguji atau membuat satu ujian kenormalan, iaitu dalam bahasa Inggeris normality test. Okey, kita gunakan ujian ini untuk kita nak pastikan kita punya data itu adalah dalam bentuk normal ataupun tidak. Bila kita tahu data itu normal, barulah kita boleh lakukan ujian parametrik test. Atau kalau kita tahu bahawa data kita tak normal, so kita guna non parametric test lah. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh SPSS ni. Kita akan guna IV DV kita. IV kita ni KK total, KPK total, KM total, dan DV kita KL total. Ni kita boleh tengok lah KK total kita ni label, kemahiran komunikasi total, kemahiran pemikiran kritis total, kemahiran etika dan moral total, dan kepimpinan lestari total. Tujuan saya meletakkan KK total, ada total yang di belakang ni, kita dah compute lah. Okay, lepas tu kita ada 4 item. So kita pergi ke analyze untuk kita uji normality test kita. Kita pergi kepada descriptive statistik dan kita pergi kepada explore. Okey, sini kita cari yang kita dah compute, IV dan DV kita. Okey, ni yang kita dah compute. IV kita masukkan kepada dependent list box. Kita tekan arrow ni, masukkan IV dulu. Lepas tu barulah kita masukkan DV kita, kepimpinan lestari. Okey, bila kita dah masukkan, kita tekan statistik. Pastikan deskriptif dia ni kita tick. Lepas tu confidence interval formula ni 95%. Tekan continue. Button plots pula, kita pergi dekat box plot, pastikan tick dekat factor levels together. Lepas tu deskriptif, kita tandakan histogram sekali. Ia bertujuan untuk kita melihat histogram dia punya normality lah. Lepas tu kita tick dekat normality plots with test. Okay, kita tekan continue. Okay, option pula, button option, kita tekan pada exclude cases pairwise. So, okay. Okay, kita dah masukkan semua dependent list kita, IVDV tadi. Lepas tu kita tekan OK. Okay, sebelum tu maaf, kita kena pastikan display kita output ni supaya keluar yang both lah display ni. Tick dekat both, tekan OK. Okay, sini dia akan running. Kita tunggu keputusan dia. Okay, output dia keluar macam ni. Ni yang kita masukkan tadi lah, yang dah compute kemahiran komunikasi total, kemahiran pemikiran kritis total, kemahiran etika dan moral total, kepimpinan lestari total. Okay, ni responden kumpulan kami iaitu 100 orang. Okay, kita lihat ke bawah.
Ni dia punya descriptive table. Ni dia punya squamous, kurtosis. Okay, dekat normality kita ni kita tengok Kolmogorov, Smirnov dengan Shapirowicz. Kita tengok dua nama ni lah untuk kita tengok sama ada ia signifikan ataupun tidak. Kalau ia signifikan, maka kita kena pakai yang saya bagi tahu tadi lah, parametric test. Tapi table kumpulan kami ni kita tengok dekat Shapirowicz, sebab Shapirowicz lagi tinggi daripada Kolmogorov. Signifikan Shapirowicz kami ni kurang daripada 0.05. So kami perlu buat non-parametric test lah. Okay, seterusnya ni histogram kumpulan kami. Mean dia 4.18, standard deviation 0.354. N ni bilangan responden kumpulan kami. Okay, kita tengok bawah. Ni yang stem and leaf plot tadilah yang kita tick frekuensi dia. Ni QQ plot, kemahiran komunikasi total. Dia adalah lari satu. Maksudnya responden kami ni ada jawab yang negatif lah. Okay, kita bawah ni box plot, histogram. Okay, ini semua result yang kita masukkan tadi, IVDV. Ni kalau atas daripada box plot ni positif, yang melepasi bawah ni dia jadi negatif. Ni responden kami yang 48, yang ke-48. Okey, sekian itu saja dari saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ni saya akan menerangkan cara-cara untuk mendapatkan reliability. Okay, first kita klik analyze, dan kita klik skill, cari skill. Okay, di sini skill. Okay, dan kita cari reliability analysis. Okay, kita tekan. Okay, so nampak kat sini ada kotak items dengan kotak item dengan kotak ratings. Jadinya kita akan masukkan semua set soalan kita kepada kotak items ni. Okey, so kita masukkan set soalan yang pertama, iaitu boleh menyampaikan mesej dengan seterusnya. Lepas tu mendengar dengan ni, okey, mampu memberikan maksud, boleh menerima pandangan, sentiasa memberi maklumat. Okey. Dan lepas kita masukkan set soalan yang pertama ni, kita tekan statistik. Kita klik pada descriptive form ni, item, scale if item deleted. Inter item ni kita tekan correlation, summaries ni tekan correlation juga. Okay, then kita klik continue. Untuk model ni kita biarkan kepada alpha. Scalable ni kita tekan, kita tulis, kita labelkan dia kemahiran komunikasi Cronbach. Okay, kita klik OK. Okay, so next step seterusnya kita buat sampai siap set soalan kita. Kita tekan ni, kita tekan ni untuk shortcut kita, reliability analysis. Okay, kita reset balik. Okay, kita masukkan set soalan yang kedua. Boleh menilai ni. Okay, yang ni pula pelbagai pandangan, berfikir secara terperinci. Okay, kita check. Okay, tekan statistik tadi macam biasa, item, scale if item deleted, correlation, summaries for correlation, dan kita klik continue. Dan scalable ni kita tekan, kita labelkan dia kemahiran pemikiran
kritis. Cronbach. Okey. Kemahiran pemikiran kritis Cronbach. Kita tekan okey. Okey, kita dah keluar dah. Kemahiran komunikasi Cronbach dengan kemahiran pemikiran kritis Cronbach. Okey, kita buat lagi sampai cukup kita punya IV dan DV kita semua. Kita klik ni. Kita reset balik. Kita masukkan set soalan yang seterusnya. Setiap orang ni, okey, yang ni menghormati, tidak merendahkan nilai, tidak mengkritik. Okey, ini macam biasa. Correlation, continue. Okay, ini kita labelkan kemahiran, etika dan moral Cronbach. Okey, klik OK. Okey, dan kita buat yang seterusnya. Analyze, kita buat dia shortcut terus. Reliability analysis ni kita reset balik, kita masukkan yang barunya, iaitu untuk kepimpinan lestari mampu menentukan. Okey, yang ni masukkan. Okey, masukkan. Statistik macam biasa, descriptive for item, scale if item deleted, correlation dan correlation. Okey, klik continue. Ni kita labelkan kepimpinan lestari Cronbach. Okey, kita tekan okey. Okey, so ni ialah output kita semua. So saya nak terangkan kat sini ialah berkenaan Cronbach Alpha. Okey, so kita tengok pada reliability yang pertama tadi, kemahiran komunikasi Cronbach. Okey, kita tengok sebelum kita tengok, kita kena tahu ranking Cronbach Alpha ni macam mana. Okey, bawah 0.5 ialah poor, 0.5 to 0.7 ialah moderate, 0.7 to 0.9 ialah high, dan 0.9 ke atas ialah excellent. So kita tengok kat sini kita punya Cronbach Alpha ni ialah 0.7, so kita ialah moderate. Okey, untuk yang kedua pula untuk kita punya dapatan ni, yang kemahiran komunikasi Cronbach ni, kita dapat Cronbach Alpha kita ialah 0.7. Jadi kita kena tahu ranking Cronbach Alpha kita ni. 0.5 ke bawah ialah poor, 0.5 to 0.7 ialah moderate, 0.7 to 0.9 ialah high, dan 0.9 ke atas excellent. Jadinya ranking kita kat sini ialah moderate. Okey, kita tengok pula pada item if item deleted. Okey, sini ialah dapatan dia. Cronbach Alpha if item deleted. 0.7, 0.7, 0.6, 0.6 and 0.62. Maksudnya kita kat sini semua moderate. Dapatan ni kita semua moderate. Okey, kita tengok kepada kemahiran pemikiran kritis pula. Okey, ni ialah 0.8. 0.8 Dan kita tengok if item deleted. Ini ialah 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 dan 1 point. Kat sini kita tengok paling rendah 0.3, ada satu yang poor, tapi yang lain ni dia tengok dia moderate dan juga 1.0 ni excellent. Okey, kita tengok yang seterusnya. Cronbach Alpha if item deleted. Sini kita tengok, Okey, sini kita tengok 0.7, 0.8, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. So kat sini kita tengok yang ni excellent, yang ni high, yang ni semua moderate. Okey, itu untuk kita punya kemahiran pemikiran kritis Cronbach. Okey, kita tengok pula kepada kemahiran etika dan moral Cronbach. Okey, kita dapat kat sini Cronbach Alpha kita 0.8. Jadinya 0.8 ni ranking dia ialah high. Kita tengok pula if item deleted macam mana. Kita tengok sini 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 and 0.82. So kat sini ranking kita ialah high untuk dapatan ni. Okay, last sekali kepimpinan lestari Cronbach. Cronbach Alpha dia ialah 0.7. If item deleted pula, kita tengok dekat soalan-soalan dia untuk item ni. Cronbach Alpha if item deleted
Dapat kat sini 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 and 0.6. So kat sini ranking dia ialah moderate. Pada hari ini saya akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan chi-square kuasa 2. Okey, chi-square kuasa 2 ini ia digunakan untuk meneroka hubungan antara dua categorical variable, misalnya umur, jantina, tahap pendidikan. Okey, categorical variable ni ia mempunyai pelbagai pilihan jawapan A, B, C, D dan seterusnya. Misalnya tahap pendidikan. A. UPSR, B. PMR, C. SPM, D. Diploma, E. Degree dan seterusnya. Okey, chi-square ini juga sebagai cara untuk kita melihat sama ada ujian pembeli ubah yang kita lakukan itu signifikan atau tidak. Dan kita juga boleh melihat effect size itu sama ada kecil, sederhana ataupun besar. Bahagian indikator juga memainkan peranan sama ada jangkaan sel kita itu melepasi syarat atau tidak. Misalnya saya berikan satu contoh. Indikator ini menunjukkan 73.3% sel adalah bawah daripada 5. Di sini kita tahu yang jangkaan indikator ini tidak melepasi syarat jangkaan chi-square for independent. Sebab apa? Sebab hanya 26.7% sahaja yang sel jangkaan dia adalah pada 5 atau lebih daripada 5. Seterusnya, kajian ini juga ia tidak signifikan kerana lebih 0.05 iaitu 0.835. Dekat sini kita tahu yang ia tidak signifikan sebab apa? Syarat untuk signifikan adalah bawah daripada 0.05. Seterusnya untuk chi-square ni juga dia ada satu formula yang perlu kita ingat iaitu X kuasa 2 dalam kurungan 18 N sama dengan 100 sama dengan 12.24 P sama dengan 0.84 Kramers V 0.247. Okey, 18 itu dilihat pada DF, pada chi-square test dilihat pada DF. N pula adalah bilangan responden kita. Kalau N kita contoh bilangan responden 80, so N kita gantikan dengan 80. Selepas itu 12.24 ni pula dilihat pada value Pearson chi-square. Sebab apa dilihat pada value chi-square? Sebab sebab kajian ini adalah 2 by larger than 2. Okey. P pula dilihat pada assumption significant 0.835. 0.835 itu dibundarkan kepada 0.84. Seterusnya Kramers V dilihat pada value Kramers V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yukambil Rosli, nombor matrik 067201. Pada hari ini saya akan menerangkan cara dan prosedur bagaimana kita ingin run chi-square test for independent dalam SPSS. Sebelum itu kita kena tahu dulu apa function chi-square ini. Chi-square ini digunakan untuk meneroka hubungan antara dua categorical variable. Contohnya jantina, umur, tahap pendidikan. Misalnya umur, ada pelbagai pilihan jawapan. A. 10 sehingga ke 15 tahun, B. 16 sehingga ke 20 tahun, C. 21 sehingga ke 25 dan D. 26 sehingga ke 30. Seterusnya saya akan tunjukkan cara prosedur bagaimana chi-square ini dijalankan dalam SPSS. Okey, pertama sekali kita klik pada analyze. Kemudian kita klik pada descriptive statistik dan kemudian kita cari cross tabs. Kemudian kita klik dan untuk cross tab ni kita dapat lihat ada dua kotak row dan kotak kolom. Okey, untuk kotak row ini kita masukkan pembeli ubah yang pertama iaitu jantina. Kita klik masuk. Kemudian yang kedua kita klik pembeli ubah satu lagi iaitu kepimpinan lestari total. Dalam kajian ini kepimpinan lestari ini adalah dependent variable. Okey, kemudian kita pastikan kita klik di bahagian statistik dan kita pastikan kita klik pada chi-square. Kemudian di nominal box ini kita klik pada V and Kramer V. Kemudian kita klik pada continue. Seterusnya di bahagian sel kita klik pada di count box ini kita klik pada observe. Kemudian di percentage box ini kita klik pada row, column dan total. Kemudian kita klik continue. Seterusnya kita klik OK. Okey, ini adalah keputusan. Kita ingin lihat adakah jantina ada hubung kait tak dengan kepimpinan lestari ini. Yang pertama sekali kita pastikan yang responden kita ini
mencukupi, tidak ada sebarang keciciran berlaku. Untuk kajian ini ada 100 orang responden. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang paling penting sekali, iaitu chi-square test ini. Okey, pertama sekali kita lihat pada indikator di bawah ini. Okey, dalam kajian ini 65% sel mempunyai jangkaan kurang daripada 5 dengan nilai jangkaan adalah 0.45. Oleh itu, kajian ini tidak melepasi andaian chi-square test for independent berkenaan sel jangkaan minimum sepatutnya 5 atau melebihi 5 pada setiap sel, atau sekurang-kurangnya 80% daripada sel ini mempunyai jangkaan frekuensi 5 atau lebih. Macam mana kita nak tahu kita punya peratusan jangkaan ini lebih atau tidak? Okey, 100% kita tolakkan dengan 65%. Kemudian untuk result kita akan dapat 35%. So hanya 35% sahaja yang selnya ada pada 5 atau lebih daripada 5. Kemudian di chi-square test ini juga kita lihat pada assumption significance di bahagian Pearson chi-square. Sebab apa kita lihat pada Pearson chi-square ni? Sebab kita punya table adalah larger than 2 by 2. Okay. Pada assumption significant ini kita dapat lihat keputusannya adalah 1.40, di mana keputusan menunjukkan tidak signifikan, di mana syarat signifikan adalah bawah daripada 0.05. Ini bermakna jantina lelaki dan perempuan tidak memiliki hubungan dengan kepimpinan Lestari ini. Kepimpinan Lestari ini tidak ada hubungan atau kaitan pun dengan jantina. Seterusnya kita cuba pula pemboleh ubah yang kedua. Okey, kita klik sekali lagi pada descriptive statistik. Kemudian kita klik pada cross tab. Kemudian kita nak tahu adakah pemboleh ubah yang kedua ini, iaitu umur, ada tak hubung kait dengan kepimpinan Lestari. Okey, kita klik pada umur dan kita masukkan, kita gantikan jantina tadi. Okey. Yang seterusnya kita klik pada statistik dan kita check, kita klik pada chi-square. Seterusnya Phi and Kramer's V. Kemudian kita klik continue. Seterusnya kita klik pada cells. Di bahagian cells ini pastikan kita sudah klik pada observe, row, column dan total. Kemudian kita klik continue. Seterusnya kita klik pada OK. Ini adalah keputusan output untuk kita lihat adakah umur dan kepimpinan Lestari ini ada tak hubung kait antara satu sama lain. Okey, sama juga macam tadi. Yang pertama sekali kita pastikan yang responden kita ini mencukupi tanpa ada sebarang yang tercicir. Kemudian seterusnya kita pergi ke bahagian yang paling penting sekali, iaitu chi-square test. Okey. Pertama sekali kita lihat pada indikator di bawah ini. Dan kita pada bahagian indikator ini 73.3% mempunyai jangkaan kurang daripada 5 dengan kiraan minimum sebanyak 0.28. Untuk test ini hanya 26.7% sahaja yang selnya pada jangkaan 5 atau lebih daripada 5. Oleh itu, kajian ini tidak melepasi jangkaan chi-square for independent kerana syaratnya kerana kurang daripada 80% daripada sel ini mempunyai jangkaan 5 atau lebih. Okey, kemudian kita cek pula di bahagian assumption significant ini. Assumption significant. Kita lihat pada assumption significant ini keputusannya adalah 0.835. Keputusan ini menunjukkan tidak signifikan, di mana syarat untuk mencapai signifikan adalah bawah daripada 0.05. Ini bermakna umur seseorang tidak mempengaruhi kepimpinan Lestari ini. Seterusnya kita cuba pula pemboleh ubah yang ketiga, hubung kait yang ketiga. Kita jalankan prosedur yang sama juga, iaitu descriptive statistik. Kemudian kita klik pada cross tabs. Seterusnya umur ini kita gantikan dia dengan tahap pendidikan tertinggi. Dan kita masukkan dia. Seterusnya kita cek pula pada bahagian statistik. Kita pastikan chi-square
V and Kramers V ini ditandakan. Kemudian kita klik continue. Seterusnya di cells ini kita klik pada observe, row, column dan juga total. Kemudian kita klik pada continue. Kemudian kita klik sahaja pada OK. Ini adalah output uji kaji kita yang ketiga, di mana kita ingin melihat adakah tahap pendidikan tertinggi ini ada tak hubung kait dengan kepimpinan lestari. Dengan prosedur yang sama juga, kita pastikan yang pertama sekali kita lihat adakah responden kita ada tak yang tercicir, dan di sini tidak ada yang tercicir. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang paling penting sekali, iaitu chi-square test. Okey, pertama sekali kita lihat pada indikator di bawah ini. Okey, dalam kajian ini 76.7% mempunyai jangkaan kurang daripada 5 dengan jangkaan kiraan minimum sebanyak 0.20. Oleh itu, kajian ini tidak melepasi jangkaan chi-square for independent kerana hanya 23.4% sel yang jangkaan frekuensinya adalah pada 5 atau lebih daripada 5. Kemudian kita lihat pula pada assumption significant. Pada assumption significant ini, keputusan assumption significant adalah 0.121. Keputusan ini menunjukkan tidak signifikan, di mana syarat untuk signifikan adalah bawah daripada 0.05. Ini bermakna tahap pendidikan tahap pendidikan tertinggi seorang itu juga tidak mempengaruhi kepimpinan lestari ini. Seterusnya kita cuba pula pemberi ubah yang keempat, iaitu seterusnya kita cuba juga pemberi ubah yang keempat. Kita klik pada analyze, descriptive statistik, kemudian cross steps. Kemudian pendidikan tahap tertinggi ini kita gantikan dia dengan kategori pekerjaan. Kita klik masuk. Seterusnya di bahagian statistik ini kita pastikan juga kita klik pada bahagian chi-square, V and Kramers V. Kemudian kita klik continue. Seterusnya kita pastikan di bahagian cells ini kita klik pada observe, row, column dan total. Kemudian klik continue. Seterusnya kita klik pada OK. Ini adalah keputusan untuk kita lihat adakah kategori pekerjaan ini memainkan peranan atau tidak, ada hubungan atau tidak dengan kepimpinan lestari ini. Okey, yang pertama sekali seperti tadi juga, kita pastikan yang responden kita tidak ada seorang pun yang tercicir. Kemudian di bahagian yang paling penting ini sekali, kita lihat pada bahagian indikator di bawah ini. Okey, dalam kajian ini hanya 26.7% sahaja yang mempunyai jangkaan pada 5 atau lebih daripada 5. Oleh itu, kajian ini tidak melepasi jangkaan chi-square for independent kerana kurang daripada 80% daripada sel ini mempunyai jangkaan 5 atau lebih. Kemudian kita lihat pada assumption significant ini. Assumption significant ini menunjukkan keputusan 0.054. Keputusan ini menunjukkan wujudnya hubungan signifikan, di mana syarat untuk signifikan adalah bawah daripada 0.05. Disebabkan wujud hubungan yang signifikan, makanya kita perlu lihat di bahagian approximate significant ini. Di bahagian symmetric measure, di bahagian symmetric measure, di mana kita ingin melihat effect size hubungan signifikan itu. Dapat kita lihat pada Kramers V ini. Kenapa Kramers V? Kerana tabel kajian ini adalah 2 by larger than 2. So kita perlu lihat pada value Kramers V. Okey. Keputusannya adalah 0.378 dan dibundakan menjadi 0.4. Menjadi 0.04. Keputusan size effect adalah besar berdasarkan for either R-1 or C-1 equal to 2. 3 kategori, kecil 0.07, medium 0.21 dan besar 0.35. Okey, seterusnya kita lihat pula, kita cuba pula pemberi ubah yang lain. Kita klik pada button yang sama, analyze, descriptive statistik, kemudian kita klik pada cross tab.
Seterusnya, kategori ini kita gantikan dia dengan pemboleh ubah yang terakhir, iaitu pendapatan. Kita klik pada pendapatan, kita masukkan. Okey. Seterusnya macam tadi juga, kita pastikan di statistik ini chi-square sudah kita tandakan. Fee and Kramer ini kita tandakan dan klik continue. Seterusnya di bahagian sel ini, kita pastikan kita sudah klik pada observe, row column and total. Kemudian kita klik continue. Seterusnya kita klik OK. Okey, ini adalah result terakhir untuk kita lihat adakah pendapatan ada tak hubung kait dengan kepimpinan lestari. Okey, seterusnya kita lihat pada responden ini tidak ada sebarang responden yang tercicir. Seterusnya kita pergi ke chi-square test ini. Dan kita lihat pada assumption dan kita lihat pada indikator. Okey, di mana hanya 26 26.7% sahaja mempunyai jangkaan frekuensi 5 atau melebihi 5. Kriteria yang ditetapkan adalah setiap sel sepatutnya mempunyai nilai jangkaan 5 atau lebih, atau sekurang-kurangnya 80% daripada sel-sel tersebut mempunyai jangkaan frekuensi 5 atau lebih. Kemudian kita lihat pula pada bahagian assumption significant ini. Dapat dilihat pada assumption significant itu adalah 0.357. Keputusan ini menunjukkan tidak signifikan, dan keputusan ini menunjukkan tiada hubungan signifikan, di mana syarat untuk signifikan adalah bawah daripada 0.05. Dari situ kita tahu pendapatan ini tidaklah mempengaruhi tahap kepimpinan lestari. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunurin Syamimi binti Zaidi, 066483. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi berkenaan analisis non-parametric test. Yang ingin saya terangkan ialah Mann-Whitney U. Ujian Mann-Whitney U ialah ujian bukan parametrik yang digunakan untuk menentukan perbezaan median dua kumpulan bebas jika skala data bagi pemboleh ubah bersandar adalah ordinal atau selang ataupun nisbah, tetapi tidak bertaburan secara normal. Sebagai contoh, adakah jantina lelaki dan perempuan berbeza dari segi harga diri mereka? Maknanya, DV itu diukur dalam bentuk skala Likert ataupun continuous scale. Maknanya, dia makin meningkat seperti 1, 2, 3 dan ke atas. Maknanya, dia nak ukur antara kategori scale dengan continuous scale. Berdasarkan definisi di atas, ujian Mann-Whitney U memerlukan data skala ordinal, selang atau nisbah. Jika data adalah selang atau nisbah, maka taburannya tidak normal. Sumber data adalah dua kumpulan yang berbeza, contohnya kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang dikaji adalah objek yang berbeza antara satu sama lain. Ujian Mann-Whitney U juga dipanggil Wilcoxon Rank Sum Test. Ia adalah pilihan ujian bukan parametrik jika ujian independent t-test tidak dapat dijalankan kerana andaian normaliti tidak dipenuhi. Tetapi walaupun ia adalah bentuk bukan parametrik bagi ujian independent t-test, ujian Mann-Whitney U tidak menguji perbezaan dalam mean dua kumpulan seperti ujian independent t-test. Sebaliknya, Mann-Whitney U ni menguji perbezaan dalam median, iaitu nilai tengah dua kumpulan. Walau bagaimanapun, sesetengah pakar masih menyatakan bahawa ujian Mann-Whitney U ni bukan sahaja menguji perbezaan median, tetapi juga menguji mean. Kenapa jadi macam itu? Kerana dalam pelbagai kes, median kedua kumpulan mungkin sama, tetapi nilai P adalah kecil, iaitu kurang daripada 0.05, bermakna terdapat perbezaan. Alasannya adalah kerana cara kedua-dua kumpulan adalah berbeza dengan ketara. Jadi dapat disimpulkan bahawa ujian ini bukan sahaja menguji perbezaan median, tetapi juga perbezaan mean. Mann-Whitney U ni berbeza dengan Kruskal-Wallis, yang mana Whitney U ni hanya dipakai untuk studi hubungan antara dua categorical variable. Tapi untuk Kruskal-Wallis, dia boleh run 3 categorical variable dan ke atas. Saya bagi contoh. Yang pertama ialah pemboleh ubah yang bersandar. Seterusnya, kita kena ingat apabila non-parametric test, data dia adalah data yang tak normal, pengganti kepada ujian t-test yang mana datanya adalah normal. Seterusnya, pemboleh ubah bersandar ni dia berlawan dengan satu kumpulan pemboleh ubah bebas.
Jadi, satu kumpulan pemboleh ubah bebas ni, dia hanya ada 2 sahaja. Tak boleh ada 3 ataupun lebih item dia. Kalau lebih tu, dia dipanggil sebagai Oscar Walis. Contoh DVD adalah Kepimpinan Lestari, lawan dengan Ivy iaitu Jantina, yang terbahagi kepada lelaki dan perempuan. Kita nak tahu adakah ada perbezaan antara jantina tersebut. Seterusnya, alternatif parametrik yang boleh dibuat adalah ujian T-sampel bebas. Maksudnya, ujian T-sampel bebas ni digunakan apabila alternatif parametrik. Kalau Mann-Whitney U-test digunakan pada alternatif non-parametrik. Okey, baik. Selanjutnya kita akan teruskan kepada SPSS. Saya akan terangkan tentang prosedur untuk ujian Mann-Whitney U. Daripada menu di bahagian atas skrin, kita klik pada Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian tekan Legacy Dialog, kemudian pilih To Independent Sample. Kemudian di bahagian Test Variable List ni, kita masukkan Continuous Variable iaitu DV ke pimpinan Lestari. Kemudian di bahagian Grouping Variable, kita masukkan Categorical Variable iaitu IV, Independent Variable, itu Jantina. Seterusnya, klik Define Group, masukkan Group 1, kita label sebagai 1, Group 2 label sebagai 2. 1 ni bermaksud male, 2 bermaksud female. Kemudian, kita lihat di bahagian Test Type, pastikan tanda tik di bahagian Mann-Whitney U. Setelah selesai, klik OK. Kemudian, dia akan keluar dataset begini. Okey, sekarang saya akan interpret Mann-Whitney test. Yang pertama, N ni bermaksud jumlah responden iaitu seramai 100 orang, yang mana lelaki seramai 55 orang, manakala perempuan 45 orang. Okey, kita lihat min rank yang mana lelaki ialah 45.07, manakala perempuan 57.13. Okey, seterusnya kita lihat kepada output test statistik. Di sini ada maklumat Mann-Whitney U, Wilcoxon W, kemudian Z. Seterusnya di bahagian Assumption Significant iaitu 0.035, yang mana apabila dibundarkan menjadi 0.04, yang menunjukkan bahawa signifikan kerana kurang daripada 0.05. Kesimpulannya, dalam output ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan iaitu 0.04. Jadi, keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam kepimpinan Lestari, yang mana perempuan lebih menunjukkan sifat kepimpinan Lestari berbanding lelaki. Oleh kerana keputusan yang ditunjukkan adalah signifikan, kita perlu buat lagi satu step iaitu prosedur untuk mendapatkan skor median bagi setiap kumpulan. Hal ini kerana kita hanya mendapat nilai min sahaja dan tidak dapat nilai median. Okey, seterusnya prosedur untuk mendapatkan skor median. Daripada menu di bahagian atas skrin, klik pada Analyze, kemudian pilih Compare Means, pilih Means, masukkan Continuous Variable iaitu kepimpinan Lestari. Kemudian di bahagian Independent List, masukkan Jantina. Klik pada button Option, masukkan median ke dalam sel statistik, remove mean dan juga standard deviation daripada sel statistik. Setelah selesai, tekan continue. Kemudian OK. Seterusnya dataset ini menunjukkan data median iaitu kepimpinan Lestari total. Median adalah 4.4. Seterusnya kita akan interpret berkaitan dengan size effect. SPSS tidak menyediakan statistik size effect, tetapi nilai Z yang dilaporkan dalam output tadi boleh digunakan untuk mengira nilai anggaran R. Mengapa kita perlu mengira R? Kerana keputusan kita tadi adalah signifikan. Oleh itu kita perlu mengira R. Untuk mengira R, kita perlu hafal formula iaitu R bersamaan dengan Z bahagi punca kuasa 2N, di mana N itu ialah jumlah responden. Dalam kajian ini, kita dapati Z adalah negatif 2.114, yang mana negatif akan terus berubah menjadi positif, dan N ialah 100, bersamaan 2.114 bahagi punca kuasa 2 100, iaitu jawapannya adalah 0.2 yang menunjukkan small effect. Itu sahaja penerangan daripada saya iaitu Mann-Whitney U-test. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Noshki binti Aziz, nombor metrik 066144.
Jadi, dalam bahagian ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kursus kualitas. Sebagaimana kita tahu, kursus kualitas ini adalah salah satu ujian statistik yang bukan parametrik kepada analisis sehala antara kumpulan bagi varian ANOVA. Ujian ini adalah salah satu ujian yang membolehkan kita membandingkan markah kepada beberapa pemboleh ubah, iaitu variabel berterusan untuk 3 atau lebih kumpulan. Kursus kualitas ini juga adalah serupa dengan Man With You, tetapi ia membolehkan kita membandingkan lebih daripada 2 kumpulan. Sebagai contoh, individu yang ada dalam kumpulan A tidak boleh ada dalam kumpulan B atau dalam kumpulan C. Individu perlulah berbeza dalam setiap kumpulan. Kursus kualitas ini juga boleh digunakan dalam lebih daripada 2 kumpulan, contohnya 3, 4 ataupun lebih. Tujuan kursus kualitas ini adalah untuk membezakan 3 atau lebih kelompok data IV terhadap DV. Antara syarat kursus kualitas ini adalah sampel hendaklah dipilih secara rawak dan DV terdiri daripada skala ordinal. Oleh itu, ujian ini adalah bukan ujian parametrik di mana andaian normaliti boleh dilanggar, maka tidak perlu ujian normaliti, contohnya Shapiro-Wilk dan juga ujian Lilliefors. Assalamualaikum, saya Nur. Antara prosedur bagi ujian kursus kawali ini adalah yang pertama, klik kepada Analyze. Seterusnya, kita klik kepada Non-Parametric Test dan Legasi Dialog dan klik kepada K Independent Sample. Untuk test variabilis pula, kita masukkan DV, iaitu kepimpinan Lestari. Untuk grouping variable pula, kita masukkan umur. Kemudian kita klik Define Range. Untuk minimum pula, kita klik nilai 1. Untuk maksimum pula, kita klik nilai 3. Dan klik Continue. Untuk test type, pastikan kursus kawali HDT. Kemudian klik OK. Setelah result keluar, kita pastikan jumlah responden mencukupi, iaitu sebanyak 100 orang responden. Maklumat yang diperlukan dalam output ini adalah kursus kualitas, GF, Assumption Significant. Result menunjukkan terdapat perbezaan yang tidak signifikan secara statistik bagi kategori umur antara 3 kumpulan yang berbeza, iaitu 0.24, yang mana yang mempunyai perbezaan yang amat ketara bagi ketiga-tiga kumpulan ini. Bagi mengerem pula, kebanyakan golongan muda seramai 42 orang menunjukkan kepimpinan Lestari berbanding golongan pertengahan dan golongan tua, kerana golongan muda ini dikatakan tidak memerlukan pandangan luar dan hanya bergantung kepada diri sendiri. Kesimpulannya, dalam output ini menunjukkan terdapat perbezaan yang tidak signifikan, iaitu adalah 0.24. Jadi, keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat pembezaan dalam kepimpinan Lestari yang merangkumi umur yang berbeza, kerana golongan muda lebih banyak menunjukkan kemahiran kepimpinan Lestari berbanding pertengahan dan golongan tua. Antara prosedur bagi kategori ke tahap pendidikan tertinggi adalah sama dengan prosedur kategori ke umur, iaitu klik kepada Analyze, kemudian klik kepada Non-Parametric Test, kemudian klik kepada Legasi Dialog dan K Independent Sample. Setelah mendapat result, pastikan jumlah responden mencukupi, iaitu 100 orang. Maklumat utama yang diperlukan dalam output ini adalah kursus kualitas dan DF serta Assumption Significant. Terdapat 3 kategori bagi tahap pendidikan tertinggi,
iaitu bagi kategori pertama seramai 52 orang dengan mean length sebanyak 48.93. Bagi kategori yang kedua pula seramai 20 orang dengan mean length sebanyak 45.60. Dan untuk kategori yang ketiga pula seramai 28 orang dengan mean length sebanyak 56.91. Dapati kategori yang ketiga adalah yang tertinggi dengan mean length sebanyak 56.91. Kesimpulannya, dalam output ini menunjukkan terdapat perbezaan yang tidak signifikan iaitu 0.34. Jadi, keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dalam kepimpinan lestari yang melintasi kategori tahap pendidikan yang tertinggi iaitu yang berbeza. Seterusnya adalah untuk kesukaan kualitas bagi kategori pekerjaan. Prosedur ini adalah sama seperti kategori umur dan kategori tahap pendidikan tertinggi. Setelah dapat result, kita pastikan jumlah responden mencukupi iaitu sebanyak 100 orang. Iaitu maklumat yang diperlukan dalam output ini adalah kesukaan kualitas H, DF dan assumption significant. Bagi kategori 1 seramai 38 orang dengan mean length sebanyak 58.14. Bagi kategori yang kedua pula seramai 39 orang dengan mean length sebanyak 45.14. Bagi kategori yang ketiga pula adalah seramai 23 orang dengan mean length sebanyak 46.96. Didapati kategori pertama adalah yang tertinggi dengan mean length sebanyak 58.14. Kesimpulannya, dalam output ini menunjukkan terdapat perbezaan yang tidak signifikan iaitu 0.11. Jadi, keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dalam kepimpinan lestari melintasi kategori pekerjaan. Bagi kesukaan kualitas, kumpulan kami tidak mencari Bonferroni adjustment kerana hasil dari ujian tidak mendapat keputusan yang signifikan. Bagi kategori umur mendapat 0.24. Bagi kategori tahap pendidikan tertinggi pula 0.34. Manakala untuk kategori pekerjaan pula adalah 0.11. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai kesukaan kualitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Syafiqah binti Abdul Talib, nombor matrik 066000. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah yang seterusnya iaitu kaedah regresi. Regresi ini merupakan kaedah analisis yang agak terkhadapan berbanding kaedah dan teknik analisis yang kita belajar sebelum ini. Contohnya seperti Chi kuasa 2, Manuel Liu dan Kruskal-Wallis. Kaedah ini juga merupakan kaedah yang agak kompleks dan penting untuk kita menguji lebih banyak perkara yang boleh kita uji berbanding kaedah yang lain seperti yang saya cakap sebentar tadi. Regresi ini juga merupakan keupayaan yang lebih baik berbanding korelasi untuk memahami menjalankan kaedah linear dan multiply regression. Dan kaedah regresi ini juga penting untuk kita mengeksplor hubungan antara IV dan juga DV. IV dan DV hendaklah diukur dalam bentuk continuous scale, contohnya skala Likert seperti skala 1 hingga 5 atau 1 hingga 7. Kita juga boleh explore hubungan, identify sejauh mana kesan impak IV itu kepada DV. Bukan limited kepada hubungan sahaja. Dia boleh juga mengetahui tahap kekuatan impak kesan kepada DV. Selain itu, kita juga boleh melihat variable yang ada hubungan dan ada kesan. Selain itu, dengan menggunakan kaedah regresi ini, kita juga dapat mengetahui dalam banyak-banyak variable yang kita ada, yang mana satukah yang memberi dan mempunyai kesan, iaitu yang paling lemah, sederhana ataupun yang paling kuat.
Regresi ini terdiri bukan hanya satu teknik tetapi satu keluarga teknik yang boleh digunakan untuk meneroka hubungan antara satu pembalik ubah bersandar, berterusan dan beberapa pembalik ubah tidak bersandar atau peramal, biasanya berterusan. Regresi ini terdiri bukan hanya satu teknik tetapi satu keluarga teknik yang boleh digunakan untuk meneroka hubungan antara satu pembalik ubah bersandar, berterusan dan beberapa pembalik ubah tidak bersandar atau peramal, biasanya berterusan. Regresi juga boleh digunakan untuk menangani pelbagai persoalan kajian. Ia juga boleh memberitahu kita sejauh mana satu set pembalik ubah dapat meramal hasil tertentu, iaitu IV mana yang mempengaruhi DV. Sebagai contoh, jika kita berminat untuk meneroka sejauh mana satu set subskala pada kecerdasan ujian mampu meramal prestasi pada tugasan tertentu, regresi ini akan memberi kita maklumat tentang model secara keseluruhan semua subskala dan sumbangan relatif setiap pembalik ubah yang membentuk model subskala individu. Jadi, kita boleh mengetahui yang mana satu IV yang memberi impak kuat terhadap DV. Regresi ini mempunyai dua jenis, iaitu linear dan multiple. Apa itu linear? Kalau kita ingin menguji satu IV dan satu DV, maka itu akan dipanggil sebagai linear. Dan apa itu multiple? Kalau kita ingin masuk semua IV dan DV sekaligus, ia akan dipanggil multiple. Okey, ada dua syarat regresi. Yang pertama ialah sample size. Yang kedua ialah multicollinearity, iaitu hubungan dalam kalangan IV. Di sini saya akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan multiple regression. Kita tekan analyze. Lepas tu kita cari regression. Lepas tu kita tekan linear. Tekan linear. Okey, lepas tu pada kotak dependent kita letak kita punya DV, iaitu kepimpinan lestari total. Dan yang kedua dependent kita letak kita punya IV, iaitu kemahiran komunikasi total, kemahiran etika dan moral dan kemahiran pemikiran kritis. Okey, selepas tu kita tengok metod tu mesti kena tekan enter. Okey, lepas tu bahagian statistik, kita tekan statistik. Okey, kita pilih estimate dia, confidence interval, model fit, descriptive, part and partial correlation and collinearity diagnosis. Okey, lepas tu dekat residual session pula kita pilih case Y diagnostic and outlier outside 3 standard deviation and click continue. Okey, lepas tu kita tekan option dekat missing value section, kita tekan exclude case pairwise and click continue. Okey, seterusnya kita klik yang plot. Okey, kita klik plot. Lepas tu kita pilih ZRESID dekat kotak Y dan pada kotak X kita pilih ZPRED. Lepas tu dekat standard residual plots kita pilih histogram dan normal probability plot. Dan klik continue. Lepas tu kita tekan save button. Okay, kita tengok kat section yang distance tu, kita pilih Mahalanobis dan Cook. Lepas tu kita klik continue. Kita pilih klik continue dan kita klik OK. Okay, setelah kita selesai masukkan data dalam SPSS tadi, kita dapat jadual. Inilah hasil jadual kita. Okey, yang pertama, kita tengok dulu tabel yang pertama. Kita check dulu assumption ni. Assumption ni adalah andaian. Jadinya kita tengok dulu dia memenuhi ke tidak syarat-syarat yang ditetapkan seperti multicollinearity. Okey, kita tengok ada tak multicollinearity antara IV kepada DV. Kita check dulu IV kita. IV kita ialah kemahiran komunikasi total, kemahiran etika dan moral dan kemahiran pemikiran kritis kepada DV. Okey, DV ialah kepimpinan lestari. Okey, kalau kita tengok
hasil IV kita itu lebih 0.3, maksudnya dia ada hubungan yang baiklah dengan DV, dan kalau dia kurang 0.3 maksudnya dia kurang memberi impak lah kepada DV. Okey, mari kita tengok hasil daripada tabel kita. Okey, yang pertama kita tengok dulu kemahiran komunikasi total terhadap kepimpinan lestari, iaitu nilai dia 0.3. Okey, jadinya dia mempunyai hubungan terhadap DV lah. Okey, seterusnya kita tengok kemahiran etika dan moral, iaitu nilai dia 0.47, iaitu lebih daripada 0.3 juga. Dia mempunyai hubungan juga dengan DV, dan yang terakhir ialah kemahiran pemikiran kritis, iaitu nilai dia 0.38. Okey, dia juga mempunyai macam 0.4 lah nilai dia. Dia juga mempunyai hubungan yang baiklah dengan DV. Dan kita kena make sure yang korelasi ni dia tidak lebih daripada 0.7. Sekiranya ada hubungan yang lebih daripada 0.7, kita kena compute balik dua-dua IV itu untuk jadikan satu variable sahaja. Tapi dalam konteks table yang kita buat sebentar tadi, kita punya info tak ada masalah kerana ia lebih hanya 0.3 sahaja. Dan kesemua IV kami mempunyai hubungan terhadap DV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejab Ruhilmi bin Razman, nombor matrik 066047. Sekarang saya akan meneruskan kaedah regresi untuk untuk dapatan yang seterusnya. Okey, jadinya saya akan meneruskan pada dapatan koefisien ni. Koefisien ni apa? Koefisien ni merujuk kepada nilai yang mengukur signifikan ke arah suatu antara DV dan IV tu. Okey, jadinya kita nak tengok, nak uji, nak tengok ada multicollinearity ke tidak. Jadinya sekarang ni kita akan tengok kepada tolerance dan VIF. Tolerance dan VIF. Tolerance dan VIF ni mempunyai hubungan yang terbalik. Kalau lepas tolerance, terlepaslah VIF. Terlepas tolerance, terlepaslah VIF, betul? Jadi tolerance, okay, macam saya cakap tadi, kalau lepas tolerance, terlepaslah VIF. Tolerance ni apa? Tolerance ni adalah petunjuk sejauh mana variable yang kita uji tu dia diukur dengan formula 1 tolak R. Jadinya kalau tolerance kurang daripada 0.1, menunjukkan ada hubungan multicollinearity. Okay, kita tengok tolerance kita lebih ke atau kurang. Kalau lebih, baguslah, kita tak ada isu dengan multicollinearity. Lepas tu VIF ni pula kalau lebih daripada 0.10, ada isu dengan multicollinearity. Kita tengok kita lebih ke kurang. So kat sini untuk dapatan kemahiran komunikasi total, kemahiran etika dan moral total, kemahiran pemikiran kritis total, semuanya lebih. Jadinya kita tak ada isu pun dengan multicollinearity. Okey, keputusan kita tak ada multicollinearity. Kedua-dua nilai melepasi tahap yang ditetapkan untuk membolehkan dan menetapkan IV kita ni tak ada hubungan yang terlalu kuat sehingga menimbulkan isu multicollinearity tadi. Okey, so sekarang kita akan tengok pula kepada scatter plot kita. Okey, kat sini kita kena cari lebih 3.3 atau kurang 3.3. Okey, kalau kat sini kita tengok banyak dekat center. Banyak titik-titik yang gelap ni banyak dekat center. Maksudnya dia selari dengan nombor kosong. Maksudnya kita punya dapatan kita ni baik lah. Kalau ada outliers 1 atau 2, contohnya yang kat bawah ni, kita tak payah take action sebab dia hanya ada beberapa saja dan ia tak mengganggu pun kita punya dapatan. Tapi kalau sekiranya lebih 10 outliers, kita kena delete balik, kita kena run sampai dapat result yang okey. Okey. Okay, sekarang kita akan tengok kepada histogram pula. Inilah histogram kita. So kita boleh lihatlah dia berbentuk seperti ini. Okey, untuk yang bawah pula, ini ialah expected come prop kita. Saya berbentuk seperti inilah. So semua okey je, tak ada bermasalah. Okey, untuk model summary, kita tengok kepada model summary. Mana model summary tadi? Untuk R square okey. Ni R square kita.
Okay, R-square ni ialah function dia untuk kita tengok sejauh mana variance dalam DV diterangkan oleh model IV yang lain. Jadinya sekarang ni kita tengok R-square kita ialah 0.352. Okay, kita perlu darabkan kepada 100 untuk menjelaskan peratus yang ada dalam dapatan kita. Contoh kita darab dengan 100, 0.352 darab dengan 100 dapat 35%. Jadinya kalau kita nak tengok ranking kat sini, kalau R-square ni kalau 20 hingga 30% pun dah kira okey. So kalau makin tinggi percentage dia tu, so makin okey lah kita punya percentage untuk R-square kita. Okay, bermaksud 35% IV menerangkan DV dan lagi 65% ada di variance IV ataupun faktor yang lain. Apa function adjusters R-square ni pula? Ni adjusters R-square ni ialah untuk jumlah responden yang kecil lah. Contohnya 100 orang ke bawah. Okay, jadinya sekarang kita tengok pula dekat table box ANOVA ni. Okay, kalau kita nak tengok signifikan dia, kita tengok ANOVA kita, dia kena bawah 0.05 untuk dikira signifikan yang kuat lah. Jadi result kita bawah 0.01, so kira kita signifikan yang sangat kuat. Okey. Lepas tu untuk coefficients, kita lihat kepada beta. Kita lihat kepada beta pula. Okey. Kita lihat pada beta pula pada table coefficient ni. Kita tengok beta ni bawah standardized coefficient. Jadinya kita tengok yang mana tinggi dan yang rendah, yang menyumbang pada signifikan kepada DV kita. Okay, kita lihat pada ranking pada kemahiran komunikasi total ialah 0.14. Okay, kemahiran etika dan moral 0.45 and kemahiran pemikiran kritis total kita ialah 0.4. Jadinya kita lihat kat sini yang paling tinggi nilai dia ialah kemahiran etika dan moral total iaitu 0.45. Jadinya dia yang paling banyak menyumbang lah kepada DV kita. Lepas tu yang kedua pula ialah kemahiran dan pemikiran kritis total iaitu 0.4. Yang ketiga ialah kemahiran komunikasi total. Okay, so untuk ranking yang ketiga pula IV kita ialah kemahiran komunikasi total iaitu 0.14. Jadinya itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.